Baik, inilah audio yang dapat kami kongsikan kepada awak di segmen seni hiasan untuk kaligrafi. Hiasan unik kaligrafi seni ukiran kayu GZ High. Jadi kita bersama narasumber kita ya untuk hari ini. Ya? Alhamdulillah bersama kita itu Yang Mulia Awang Haji Abdul Majid bin Haji Ismail. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. GZ. Nama samaran lah yang famous lah. Yang lebih dikenali oleh Tuan Haji. Ya. Baik Tuan Haji, seni ukiran kayu ni berapa lama sudah kita menceburi bidang ini Tuan Haji? Pada permulaannya aku cerita dulu lah. Pada permulaannya saya membeli ukiran ini daripada seorang kawan. Oleh sebab melihat kecantikannya tu, dari sanalah timbulnya untuk membeli untuk mesin itu. So saya membeli mesin pada 31 bulan Oktober 2018. Baru masih 2 tahun lebih. Pada permulaannya memang struggle je lah. Untuk menggunakan mesin tersebut. Tapi saya lihatlah Tuan Haji, memang ada sentimental value-nya ya kalau orang kalau tani membuat cenderamata tu daripada kayu-kayu berbanding barangkali dengan akrilik dan seumpamanya. Saya lihat di sini dari yang tani display ini ya Amara, memang ada sebahagiannya berbentuk cenderahati John ya. Betul. Mesti dari tempahan untuk cenderahati lah. Cenderahati. Dan barangkali Tuan Haji ya, dalam bidang seni ukiran ini kita sudah beritahu dalam masa 2 tahun kita berkecimpung tu. Apa sebenarnya jua yang mendorong bis kita untuk lebih mempelopori bidang ini? Yang mendorong ini adalah keluarga lah untuk berkecimpung dalam seni ukiran ini lah. So dari sana aku lihat macam seni ukiran ini adalah unik. Lagipun di Brunei pun belum banyak ya berkembang yang berkembang. Dan juga Tuan Haji, ada juga mungkin ada penonton kita ni tertanya-tanya ni. Biasanya kalau Tuan Haji, adakah barangan ini bermula daripada kosong ataupun ianya dibeli terlebih dahulu dan baru tah diukir dari Tuan Haji? Engraving. Macam mana? Semua bahan-bahan daripada kosong. Dari start kayu ini dari kayu sepapan tu potong. Tuan Haji sendiri potong Sendiri potong. Memotong di sander. Jadi kalau diikutkan kayu yang ini memang kayu asli lah daripada kayu biasa. Kalau yang itu jadi cuma dipotong dan juga dibersihkan. Ini kayu bidara. Mana? Ini kayu bidara saya ukir untuk kalimah Allah. Senang ke Tuan Haji dapat kayu bidara ni? Memang susah lah. Itulah. So tu tanya, barangkali dapat kita ni ambil amarah ni. Boleh. Alhamdulillah. Jadi ini koleksi Tuan Haji sendiri lah ya. Sendiri. Ini kayu bidara, ukiran Allah dan Muhammad. Ini pasangannya Muhammad dan ya. Cukup unik. Dan juga Tuan Haji dikongsikan di pagi ini katanya Tuan Haji akan menyiapkan juga sesuatu tempahan. Jadi mungkin dapat sambil-sambil kita ni bertanya untuk menyiapkan jadi pada penonton kita ni dapat jom lihat berkesempatan melihat bagaimana Tuan Haji memulakan ataupun mengerjakan sesuatu tempahan tersebut. Mungkin Tuan Haji ada menyediakan ni kerja tangan yang akan diperhalusi lagi. Saya bermula lah. Ini yang akan dibuat ni apa ni Tuan Haji? Dapat ceritakan dulu. Replika untuk rampai pagi lah. Saya hasut saya buat. Jadi insya-Allah besok akan dihantar dengan karni. Esok akan mula di insya-Allah tayangkanlah. Iya. Jadi alhamdulillah sebenarnya Tuan Haji kalau kita ni lihat kita ni di rampai pagi ini kepada narasumber kita ni kalau yang mana mereka berkesempatan mengongsikan barangan mereka ataupun hasil daripada mereka di rampai pagi insya-Allah akan sentiasa menghargai usaha bis kita dan akan mempamerkan juga segala barangan ataupun hasil tangan daripada narasumber kita ni seperti yang dikongsikan untuk hari ini ya. Tuan Haji, kalau dari segi kos lah, membuat cenderamata menggunakan barangan akrilik ataupun mungkin kaca berbanding dengan kayu, mana lebih sebenarnya affordable, lebih murah? Yang lebih murah adalah
kayu lah sebenarnya. Tapi cuma kita ni memperbagaikan saja ukiran itu. Dari segi mengatur dan menyusun ukiran itu selalunya BIS kita yang menetapkan ke ataupun ikut jua kehendak daripada pelanggan? Kalau ikut kehendak customer maulah pelanggan macam tu. Jadi Tuan Haji, kalau diikutkan Tuan Haji sendiri yang membuat melalui aplikasi ataupun perisian software bagi memotong kayu berkenaan dengan apa yang diinginkan. Okey, artwork ni di sendirilah. Sebelum tu kita ni perlu ada idea untuk apa perlu dibuatlah. Macam mana design? Macam mana desainnya lah. Jadi bagaimana kita letakkan? Macam mana Ini yang dilihatkan ini dari belakang dulu sebab Tuan Haji perlu melihat lakaran daripada depan. Nanti kalau sudah siap baru kita ni lihatkan di sekitar. Jadi nantikan Auda hingga ke hujung rancangan ini nanti. Kerana insya-Allah akan siap juga untuk tontonan untuk saksian BIS kita di hari ini Dan mungkin ada juga Tuan Haji dapat kongsikan berapa tahun sudah Tuan Haji berkecimpung dalam bidang ini dan mungkin ada juga rasanya akan cuba ke area lain? Bidang lain. Bidang lain. Buat masa ni Tuan Haji macam mana? Bidang lain belum lagi terfikirlah. Tapi insya-Allah dalam bidang ini insya-Allah akan berpanjanganlah. InsyaAllah. Sebab kenapa Tuan Haji? Sebenarnya ada minat dari dulu. Memang kreativiti itu memang ada minatlah dari dululah. Pertukangan kayu ni apa saja. Tapi dari sana terfikirlah untuk mencari satu yang diminati lagi. Yang diminati lagi. Dari bidang akademik, Tuan Haji mungkin ada pernah dipelajari? Woodwork. Di sekolah dulu. Sekolah memang dah adalah. Okey. Jadi inilah kalau kita ni semula jadi saja. Kita saksikanlah seseorang itu kalau namanya minat, indah kiralah kalau ada akademik ke indah. Yang penting ada semangat tadi yang keyakinan. Keyakinan. Daripada minat, Tani yakin Tani boleh buat walaupun ada kesalahan kesilapan itu Tuan Haji. Dari sana Tani belajar betul. Betul. Okey. Semuanya saya pun belajar daripada kesilapan lah. Dari sana baru tahu apa perlu dibaiki macam tu. Okey. Ania. Jadi ada je barangkali kita membukakan kelas-kelas ke kepada so far masa ni belum lagi lah. Belum. Hanya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri saja. Kerana kita melihat bidang ini Tuan Haji mampu sebenarnya menjana pendapatan dan kita melihat juga peluang pekerjaan bukan senang untuk kita ni raih buat masa ni betul. Dari segi modal semasa mula-mula menceburi bidang ini macam mana Tuan Haji? Dari segi membeli mesinnya, peralatan, kayu yang digunakan. Saya percaya ada jenis kayu-kayu yang khusus ni. Macam mana? Pada permulanya modal saya dalam RM1,400 sajalah. Untuk mesin? Untuk mesin. Mesin dan untuk memotong kayu. Itu saja permulaan. Lepas tu? Lepas tu selepas ada rezeki itu kan, belilah aksesoris yang diperlukan. Perlahan-lahan. Baik, Tuan Haji, saya tertarik dengan gambar di sebelah saya. Hasil karya di sebelah kanan saya ini mungkin dapat Tuan Haji kongsikan sedikit mengenai sejarahnya. Ayat 2 kalimah syahadah. Ayat ni desain pertama saya lah. Baru saya buat lah. Mencuba yang pertama. Berapa lama kita buat Tuan Haji? Untuk yang lama ialah memikirkan apa perlu dibuat. Kadang tu ambil idea. Yes. Betul. Idea tu kadang ambil masa dalam 3 ke 4 minggu lah. Macam mana untuk mencantumkan. Ya, betul. Apakah desain yang kita gunai menggunakan kayu ini segi 4 segi 4 kira 3D lah. 3D lakaran 3D. Lakaran 3D. Jadi kalimah 2 kalimah syahadah tu pun Tuan Haji kita sendiri membuat tu sendiri. Jadi ini akan disimpan sehingga bila-bila lah InsyaAllah. menjadi milestone ataupun nyerah penanda aras mula-mula kita berkecimpung dalam bidang seni ukiran tanganan ni dalam banyak-banyak lakaran ataupun hasil kerja tangan BIS kita ni Tuan Haji. Apa yang paling payah pernah kita buat? Paling payah apa?
Mungkin prematur ke lah. Okey, Ataupun mungkin macam mana? inilah ayat. Pasal ni baru bahagian ayat ni baru masuklah baru masuk ke bidang seni kaligrafi. Jadi itulah yang Mula-mula. terasa payah ya Mula-mula, sebenarnya. Dan kalau di sebelah kiri pun Tuan Najib. Kita dapat Dari sebelah kiri kira engraving. Jadi itu engraving. kebanyakannya daripada hasil mesin Mesin dan disaluti dengan warna emas. emas. Ya. Berasaskan kayu je ni Tuan Haji, cuma framing di depan ni menggunakan apa tu? Akrilik. Akrilik akrilik. Campuran. Campuran. Cukup indah sekali. Anggaran dari segi harga rasanya Tuan Haji. Okey. Berpandukan apa ni? Yang Anggaran tertakluk kepada kepayahannya adalah. Jadi kalau ini lebih kurang bolehlah sekitar Bolehlah. Tadi dalam 300 ke 300 setengah sekitar itu ya harganya. cantik Memang cukup dan menarik. besar. Kalau yang tadi bercerita mengenai dengan besar macam mana kita pernah buat. Okey, yang paling besar yang ni lah. Kira 2 kaki setengah lah lebih kurang. kurang lebih 3 macam tu. kaki. Alhamdulillah. Sebenarnya ada juga yang bertanya ni Tuan Haji, untuk kayu-kayu yang digunakan untuk kraft tanganannya, engraving ini di mana kita mendapatkan? Alhamdulillah saya dapatkan di Brunei lah. Brunei juga membalik. Tapi memang susah mencari jual lah. Mesti kayu sesuai. Ini kayu jelutong. Apa kebaikan kayu jelutong? Kayu jelutong ni ia bersih putih dan ia punya urat kayu tu pun Rata. tidak berapa nampak. Jadi biasa digunakan bagi furniture, Biasa perabot untuk perabot lah. Boleh saya pegang Tuan Haji ya? Ini merupakan salah satu cenderamata kepada sempena Hari Guru tahun 2020. Ustaz Muhammad Rusaini Haji Awang, setinggi-tinggi penghargaan di atas jasa bakti daripada pegawai dan kaki tangan awam kelas bimbingan tahsin tilawah Quran Perkemahan Lumut. Kalau dapat daripada kayu jelutong, mungkin kita dapat lihat ni ya. Betul. Kehalusan dan ketelitian seni ukirnya menggunakan kayu jelutong. Boleh? Kita lihat dulu. Tuan Haji mungkin dapat juga di masa akan datang selain daripada engraving ini diwarnakan lagi. Mungkin kalau dari Di-burnish. boleh juga ya. Akan diusahakan lah dari masa ke semasa. Dan juga pelanggan setakat ini mungkin dapat Tuan Haji seingat Ramai Tuan Haji sana. lah berapa ramai sudah yang sering kali Pelanggan membeli. memang ramai lah. Ya. Saya pun saya sendiri membuatkan kerana memang dia cukup tangan. Cukup tak? Dan biasanya barangan ataupun jenis-jenis yang mereka selalu tempah mungkin dari jenis bagaimana? Selalunya customer menempah ikut tema majlis diorang gunakan lah. Ada yang bersara, ada berpindah tempat kerja dan happy birthday dan sebagainya lah. Jadi kebanyakannya mungkin dari segi gambar sendiri mungkin ya. Dan itu saya tertarik dengan keychain tersebut dan kalau diikutkan kalau menulis pakai tangan memang payah untuk melukis sebenarnya. Tapi satu idea yang cukup menarik kalau kita saksikan bersama ya, untuk habis kita manalah tahu tercicirlah kunci kita ni. Biasalah manusia memang selalu silap. Kalau ada keychain atau sudah pastinya kita ni tahu anak siapa ni empunya. Jadi itulah antara idea yang dapat kita ni saksikan bersama. Satu hobi ataupun kreativiti daripada seorang insan seni boleh menarik minat seseorang menimba lagi pengetahuan tersebut. Alhamdulillah. Barangkali kita boleh perlihatkan hasilnya sekarang ya. Ya. Sambil tadi. Ini yang dibuat ni tadi Tuan Haji ya. Okey. Ya. Inilah kita dapat lihat. Ya. Mungkin bis kita boleh lihat hasil kerja tangan daripada Tuan Haji sebentar tadi. Menggunakan kayu jenis Ini apa? kayu jelutong. Kayu jelutong juga. Dicampur dengan kayu plywood lah. Kalau harga kayu jelutong ini berbeza dengan kayu biasa, adakah ianya bagaimana? Dua kali ganda agak atau harga mahal lah. lebih mahal? Jauh lebih mahal. Jauh mahal. Tiga kali ganda. Dengan kayu biasa ya. Ada juga pernah yang bersuara Tuan Haji kan belajar arah kita.
Memang ramai. Memang ramai, tapi belum masanya. Tapi cuma masa tu saya pun masih bekerja ni pun secara part time sajalah. Kalau dari segi ahli keluarga, dalam ahli keluarga ada juga mau kan orang membantu ataupun barangkali kan mau belajar secara langsung. Alhamdulillah ada anak-anak lah yang membantu juga lah. Kalau sekiranya membuat kitchen apa tu, saya suruh dorang lah. Anggaran harga kalau kitchen dari berapa ke berapa selalunya? Kalau kitchen yang nama saja tu dalam 4 biji RM10 lah. 4 biji ya? 4 biji RM10. Yang seperti macam mana tu? Yang macam ni. Ada itu. Oh. Okey. Kalau yang kitchen gambar tu RM5 satu. Lakaran gambar kita. Ya. Sebab wah. editing memang susah lah. Ini dah lagi hilang ni. Tahu kalau ni. kena jadikan kitchen ni dah lagi hilang. Tahu orang siapa yang punya kunci cerita. Itulah. Dan jom mungkin Tuan Haji dapat mengungsikan kepada belia-belia kita ni ataupun mereka yang di luar sana rasanya berminat ni untuk menceburi bidang ini, mungkin dari pengalaman Tuan Haji sendiri kongsikan kepada mereka. Okey, untuk saranan saya pada generasi yang baru ni, okey, untuk seni ukiran ini boleh dipelajarilah secara perlahan sehingga tani mahir. Yes, betul. Dan juga mungkin kalau mencari barangan asas ataupun raw material, mungkin dapat Tuan Haji kongsikan macam mana mereka ini bertanya atau siapa yang sebaiknya untuk mereka tanyakan. Selalunya daripada macam kayu jelutong ni memang daripada kawan dari yang bekerja di bahagian perhutanan lah. So diorang tahulah di mana posisi di lokasi. Jadi mungkin dapat bisa diorang ini bertanya Tuan Haji sendiri. Tuan Haji sendiri profesi sebagai apa sebenarnya? Saya sebagai juruteknik mamal kanan di Sekolah Menengah Saidina Hussein. Di Kampung Jerudong. Alhamdulillah, rupanya Tuan Haji. Jadi dari sana kita ni boleh lihat jauh perbezaan pengalaman dan juga kemahiran Tuan Haji itu. Tapi dengan adanya minat ataupun hobi, jadi indah bermakna sesuatu seorang itu rasanya indah akan mengetahui apa-apa ataupun indah akan mengetahui sesuatu yang luar daripada bidang pengetahuannya. Yang penting sekali lagi minat. Dan kita difahamkan Tuan Haji, mungkin Amar boleh ambil kraft tangan kiblat. Kiblat. Dinyatakan ini yang terhangat di pasaran, hot selling. Okay. Di mana boleh mendapatkan Tuan Haji? Ini dapatkan arah saya. Nanti kita kongsikan. Ada IG, Facebook, ataupun IG ada. Ikat ini. Ini ya. Rasanya semua rumah ni majoriti rumah di negara Brunei Darussalam memerlukan dari segi harga barangkali Tuan Haji indah keterlaluan kalau kita bertanya yang nampak lebih sempurna. Berapa ringgit ni Tuan Haji? Ini saya harga dalam RM10 lah. Kira harga sambil beramal lah. Beramal. Setakat ini berapa banyak sudah dihasilkan ni? Ini dekat lebih 30 pieces lah. Sudah? So far yang ini yang terhangat lah lagi. Kerana menggunakan kayu gaharu? Bukan gaharu, kayu bidara. Kayu bidara, okey. Kayu bidara. Okay. Ini kayu bidara, okey. So far yang booking ada 100 pieces lah. Wah, kerana khasiatnya juga barangkali tu. Ini dia. Jadi semoga habis kita berkesempatan ya untuk mengetahui tadi di manakah untuk Auda menghubungi ataupun bagaimanakah untuk Auda ketahui lebih lanjut, mungkin ada gambaran ataupun contoh-contoh daripada hasil karya daripada Tuan Awang Haji Abdul Majid sendiri khususnya habis kita. Alhamdulillah. Untuk akhirnya lagi ni Tuan Haji, ada barangkali nasihat daripada bis kita khususnya kepada orang-orang kita ni sendirilah. Mungkin kerana dari hobi, dari minat ini boleh menjana pendapatan. Apa nasihat kita? Nasihat saya untuk yang belum ada pekerjaan tu, carilah kreativiti yang anda boleh buatlah untuk untuk menjana pendapatan ini. Alhamdulillah. Itulah ya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang penting mau, walaupun barangkali indah ada bakat mula-mula, kerana bakat ini sekarang kita lihat
kalau ada kemahuan itu belajar pada yang pakar, insya-Allah ilmu itu akan kita perolehi. Yang Betul. penting juga jangan putus asa. Gagal sekali bukan bermakna kita ni gagal selama-lamanya. Betul. Okey. Dari kegagalan itu Tuan Haji belajar lagi. Ya, belajar. Apa akan diperbaiki. Buat sekarang pun masih belajar lah. Betul. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi mungkin kita boleh kongsikan IG dan laman Facebook betul, tadi ni Tuan Haji. Baik, ini yang dapat Auda ikuti ya. Antaranya untuk pengungsian di hari ini untuk WhatsApp, Auda boleh hubungi di talian 8843888. Sekali lagi 8843888 atau menerusi laman Instagram di G_ZID. Betul tak? Betul. ZID dan juga di Facebook Ukiran Kayu EZ. Itu dia. Sekali lagi 8843888. Lapasan ni Senang diingati ya. 884388. Baik Tuan Haji, terima kasih masa diluangkan bersama kami. Tuan Haji merupakan artis terakhir di Rampai Pagi untuk siaran kita ni dari RTB Bandar Seri Begawan. Kerana esok Rampai Pagi akan bersiaran bermula esok di Studio 4 Kompleks RTB Kampung Sungai Akar. Dan semoga apapun pengongsian kita pada pagi ini, semoga ianya bermanfaat dan juga pengongsian kita di hari ini memberikan Auda sedikit narasumber ataupun juga sedikit keceriaan di wajah Auda di hari ini. Dan untuk itu ya. Kita ingin juga mengundang kru-kru kita untuk sama-sama meraihkanlah sebenarnya sebagai satu kenangan kita selama berpuluh tahun berada di kompleks penyiaran RTB Bandar Seri Begawan untuk siaran Rampai Pagi dan juga televisyen Brunei dan radio Brunei sendiri. Jadi esok akan memulakan siaran kita dari Studio 4 ya, kompleks RTB Sungai Akar. Kak Amar ya. Baik, Auda, untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti.